Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Anak-anak sekalian, kita sambung kuliah kita tentang beberapa istilah yang penting yang perlu dipelajari bagi mereka yang ingin mendalami tentang ilmu hadis. Dalam kuliah yang lepas, kita telah lihat beberapa istilah penting. Hari ini kita lihat pula istilah tentang pembahagian hadis. Istilah yang berkaitan tentang pembahagian hadis. Hadis pada dasarnya boleh dibahagikan pada 3 bahagian. Yang pertama, pembahagian hadis mengikut kepada siapa hadis ini disandarkan. Yang kedua, pembahagian hadis mengikut status hadis. Yang keempat, pembahagian hadis mengikut jumlah perawi hadis. So, 3 bahagian ya. Yang pertama, kepada siapa hadis ini disandarkan. Yang kedua, pembahagian hadis mengikut status hadis. Yang ketiga, pembahagian hadis mengikut jumlah perawi. Okey, kita lihat satu persatu. Pembahagian hadis mengikut kepada siapa ia disandarkan. Sekiranya hadis itu disandarkan kepada Allah SWT, maka hadis itu dikenali sebagai hadis qudsi. Contohnya kita jumpa hadis daripada sekian, kemudian berfirman Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman. Apabila jumpa perkataan ini, sesungguhnya Allah SWT berfirman, telah berfirman Allah SWT daripada hadis tersebut, maka hadis ini dikenali sebagai hadis qudsi. Hadis qudsi ialah hadis yang disandarkan kepada kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah SAW. Daripada perawi hadis ini berterusan sampai kepada Nabi dan dia tidak putus. Hadis ini dinamakan hadis marfu'. Namun sekiranya hadis ini terhenti sampai kepada sahabat, maka ia dikenali sebagai hadis mauquf. Namun apabila hadis ini sampai kepada tabi'in sahaja, ia dinamakan hadis maqtu'. Hadis maqtu'. Maksudnya kalau hadis mauquf ni, sahabat itu digugurkan, tidak ada. Tabi'in menyebutkan direct pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala mauquf itu mauquf, manakala maqtu' ialah hadis yang nama tabi'in digugurkan. Dalam kuliah yang lepas, kita telah pun bicarakan definisi sahabat, definisi tabi'in, definisi tabi'in. Sebab apabila kita mempelajari ilmu hadis ini, memang mau tidak mau kita kena tahu definisi ini. Jadi apabila disebutkan hadis itu ialah hadis maqtu', ini berarti ada tabi'in yang digugurkan. Ataupun hadis mauquf, ada sahabat yang digugurkan. Manakala hadis marfu' ialah hadis yang lengkap daripada perawi Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa putus, maka hadis itu hadis marfu'. Manakala apabila hadis itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hadis ini dinamakan hadis
qudsi. Jadi hadis kepada siapa disandarkan ada 4, iaitu hadis qudsi, hadis marfu', hadis mauquf dan hadis maqtu'. Okey. Ini pembahagian yang pertama. Hadis dibahagikan ikut kepada siapa disandarkan. Yang kedua, hadis dibahagikan mengikut status hadis. Mengikut status hadis, saya akan jelaskan dahulu yang ketiga, 2 dan ketiga, kemudian baru kita lihat satu persatu secara terperinci. Hadis dibahagikan kepada berdasarkan mengikut status hadis, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Sahih, hasan dan dhaif. Okey? Yang ketiga, hadis mengikut jumlah perawi. Ada hadis ahad, ada hadis mutawatir dan ada hadis ahad. So pendetailan kita lihat kemudian. Jadi pembahagian ni pada 3 tadi ya. Yang pertama, hadis kepada siapa disandarkan. Hadis dibahagikan ikut status hadis. Status hadis ada sahih, hasan dan dhaif. Manakala yang ketiga, hadis mengikut jumlah perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Okey. Kita telah pun lihat tadi hadis pembahagian yang pertama, hadis mengikut siapa disandarkan. Sekarang kita lihat dahulu tentang hadis mengikut bilangan perawi. Kita pergi yang ketiga dahulu ya. Kedua kita tinggalkan sebab dia agak panjang ya. Kita pergi pada hadis yang kedua dahulu, iaitu yang ketiga, pembahagian hadis mengikut bilangan perawi. Pada hakikatnya tidak semua hadis sama derajat. Sebab itulah bila kita tahu pembahagian hadis ni, kita akan dapat membezakan. Kadang-kadang orang tanya, apa beza di antara hadis sahih dengan hadis mutawatir? Maksudnya orang tu tak jelas tentang pembahagian hadis. Sebab hadis sahih berada pembahagian mengikut status hadis. Hadis mutawatir berada pembahagian mengikut bilangan jumlah perawi. Jadi kalau kita nak tanyakan apa perbezaan di antara hadis mutawatir dengan hadis ahad, tu betul soalannya. Tapi sekiranya kita tanya apa beza di antara hadis mutawatir dengan hadis sahih, soalan tu sendiri tak betul. Maksudnya orang yang tanya tu dia tak tahu tentang pembahagian hadis. Jadi anak-anak sekalian, kena clear dahulu pembahagian hadis tadi. Baru nampak bila kita biarkan hadis gimana kita nak bandingkan. Jadi hadis mengikut siapa disandarkan. Yang kedua, hadis mengikut status hadis. Dan yang ketiga, hadis mengikut bilangan perawi. Okey, kita lihat yang ketiga dahulu. Hadis mengikut bilangan perawi. Hadis mengikut bilangan perawi ni ada 2. Kemudian ada perincian lebih lah. Yang pertama, hadis mutawatir. Yang kedua, hadis ahad. Ya, hadis mutawatir dan hadis ahad. Okey. Tidak nafikan semua hadis ini tidak sama statusnya. Hadis mutawatir adalah hadis yang paling tinggi dan dia menjadi hujah yang cukup kuat. Apa yang dimaksudkan tentang hadis mutawatir? Hadis mutawatir menurut bahasa dia asalnya perkataan isim fa'il daripada kata tawatur, yang berarti tatabu' ataupun berturut-turut. Ya. Tawatur ataupun tawabu' ataupun berturut-turut. So hadis mutawatir ialah hadis yang mencukupi 4 syarat ini. Ni hadis mutawatir, ada 4 syarat. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh jumlah orang yang ramai dalam setiap peringkat perawinya. Dalam kuliah yang lepas kita telah lihat tentang sanad kan? Sanad ni, sanad hadis, jumlah perawi-perawi setiap peringkat hadis tu mesti jumlah yang ramai. Contohnya peringkat sahabat ramai yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian peringkat tabi'in ramai.
peringkat tabi'in pun ramai. So apabila jumlah yang ramai yang meriwayatkan hadis ini, khilaf kalangan ulama berapakah jumlahnya, insya-Allah nanti kita lihat kemudian. Yang penting ia adalah ramai. Yang kedua, mengikut adat kebiasaan, mustahil mereka bersatu untuk berdusta, berbohong. Berkumpul semua orang ramai ini untuk berbohong, mustahil. Dan yang ketiga, setiap peringkat tu jumlah dia adalah melebihi ataupun ramai, melebihi angka yang paling kurang ialah 4, 4 ke atas. Pendapat yang lebih yang diambil oleh ramai para ulama, 4 ke atas. Dan yang keempat, sandaran hadis tersebut ialah dengan panca indera. Contohnya sami'na, saya mendengar, ra'aina, kami melihat, lamasna, kami menyentuh, haddatsana, telah pun disampaikan kepada kami. So ini 4 syarat. Yang pertama, diriwayatkan oleh orang ramai. Yang kedua, mustahil mereka hendak berdusta. Yang keempat, jumlah ramai itu hendaklah berlaku pada setiap peringkat. Contohlah, ambil contoh, kalau pada sahabat Nabi ada 100 orang, tiba-tiba daripada tabi'in hanya seorang, tak dikira hadis mutawatir. Dia ramai itu berada di semua peringkat. Yang pertama, diriwayatkan oleh orang ramai. Yang kedua, mustahil mereka bersatu untuk berbohong. Yang ketiga, ramai ini berada di semua peringkat. Yang keempat, mereka meriwayatkan hadis ini dengan panca indera. Kami mendengar, sami'na, kami melihat, ra'aina, kami merasakan, lamasna, ataupun diceritakan pada kami, haddatsana. So ini periwayatan hadis mengikut panca indera. Cuma jumlah berapakah orang itu, ada khilaf kalangan ulama. Ada yang menyatakan 4 orang, tapi kadang-kadang 4 orang ni masih lagi boleh orang tu bersatu untuk berbohong. Contohlah, ambil contoh, kalau kita ambil dalam kelas kita ni, kuliah tahun 2 ini, ada 40 orang. Ada kemungkinan tak 40 orang ni semua boleh berpakat untuk berbohong? Ya, mungkin berlaku, kan? Contohnya, sebelum datang kelas, sebab tak mau hadir kelas, cakap ada aksiden, semua pakat. Nanti cakap kat ustaz, tadi ada aksiden, jadi kami semua tak boleh nak hadir kelas. So semua berpakat untuk berbohong. Apabila dikatakan mustahil untuk berbohong, itu mungkin dia berada di tempat yang lain, di negeri yang lain, mereka tak pernah bertemu. So itu bukti bahawa mustahil untuk mereka berbohong, walaupun jumlah dia hanya 4 orang. Tapi kalau jumlah itu 10 orang dan mereka masih boleh berbohong, tidak dikira sebagai hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir mempunyai 4 syarat tadi. Yang pertama, diriwayatkan oleh orang ramai. Yang kedua, mustahil ikut adatnya mereka bersatu untuk berbohong. Yang ketiga, setiap peringkat mesti ada jumlah yang ramai. Okey, peringkat sahabat, peringkat sigar sahabat, peringkat kibar tabi'in, peringkat sigar tabi'in, peringkat tabi'in, semua jumlah yang ramai, ataupun setiap peringkat tu sama ada sahabat, tabi'in, tabi'in, semua jumlah yang ramai. Yang keempat, hadis ini diriwayatkan dengan panca indera. Saya mendengar, saya melihat, saya telah pun diberitakan pada saya. Okey. So ini syarat hadis mutawatir. Hadis mutawatir boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Pertama, mutawatir lafzi. Yang kedua, mutawatir maknawi. Yang ketiga, mutawatir amali. So hadis mutawatir adalah hadis yang kuat, yang menjadi hujah, kuat dan hujah, dan hadis yang sama statusnya dengan Al-Quran, menjadi hujah yang kuat sebab Al-Quran juga mutawatir. Hadis
selepas Al-Quran, tapi hadis mutawatir inilah hadis yang paling kuat. Baik. Manakala pembagian hadis ni, hadis mutawatir lafzi, yang kedua hadis mutawatir maknawi, yang ketiga hadis mutawatir amali. Apakah yang dimaksudkan hadis mutawatir lafzi? Hadis mutawatir lafzi ialah hadis yang diriwayatkan oleh semua perawi hadis dengan lafaz ucapan yang sama. Maksudnya matan hadis tersebut ialah sama. Matan hadis tersebut ialah sama. Contohnya hadis yang saya bacakan sebelum ni tentang man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih pada 70 sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih pada 70 sahabat dengan matan yang sama. Sebab tu dinamakan hadis mutawatir lafzi. Lafaz hadis tersebut semuanya sama. Okey. Dengan ramai para sahabat yang meriwayatkan hadis ni, semuanya meriwayatkan dengan hadis yang sama. Dan contoh yang terkenal hadis mutawatir lafzi ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi ialah hadis yang dari segi maknanya sahaja yang sama, tapi lafaz berbeza. Dalam arti kata lain, terdapat lafaz-lafaz yang berbeza, namun semua hadis ni memberikan maksud yang sama. Contoh hadis mutawatir maknawi ialah hadis tentang perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika berdoa. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih daripada 100 sahabat dengan matan yang sedikit ada perbezaan, ya. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika berdoa, doa istisqa, doa minta hujan, sehingga nampak ketiak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ketiak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia nampak warna putih. So ini nak gambarkan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh lebih pada 100 orang dengan lafaz yang ada sikit perbezaan, namun kesemua hadis ini memberikan makna bahawa Rasulullah SAW mengangkat tangan sewaktu berdoa. Okey. Itu hadis mutawatir maknawi. Yang ketiga, hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali ialah apa yang diriwayatkan daripada satu generasi ke satu generasi mengenai amalan yang bersumberkan amalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun memerintahkan umat Islam untuk melakukannya, dan ia disepakati tanpa bantahan daripada umat Islam. Contohnya perintah untuk solat 5 waktu, jumlah rakaat dalam setiap solat fardu, solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, solat maghrib 3 rakaat. Jumlah rakaat ni semua adalah sunnah mutawatir amali yang diriwayatkan generasi ke generasi. Begitulah Rasulullah SAW bersolat, jumlah rakaatnya sama. Demikian juga tentang waktu solat, ada 5 waktu. Kita tak pernah dengar ada orang kata 6 waktu. Semua menyatakan 5 waktu. Amalan yang lain contohnya Rasulullah SAW berpuasa di bulan Ramadan, kewajipan menunaikan haji, dan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Semua hadis-hadis ini membicarakan tentang apa yang berlaku ataupun amalan Rasulullah SAW daripada generasi ke generasi, dan tidak ada perbezaan di kalangan para ulama tentang perkara tersebut.
Walaupun contohnya peristiwa Isra' dan Mi'raj, bila berlakunya itu ada perbezaan, tetapi tentang berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj itu disepakati oleh para ulama. Tentang sembahyang 5 waktu disepakati oleh para ulama. Tentang jumlah rakaat dalam solat 5 waktu pun disepakati oleh para ulama. Tentang puasa di bulan Ramadan juga disepakati oleh para ulama. Demikian juga tentang menunaikan haji. Jadi hadis yang dibahagikan berdasarkan kepada jumlah perawi hadis, hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir ada 4 ciri, 4 ciri. Hadis mutawatir ada 4 ciri atau 4 syarat dia. Yang pertama, diriwayatkan oleh jumlah yang ramai. Yang kedua, mustahil kesemua perawi ini boleh bersatu untuk berbohong. Yang ketiga, setiap peringkat perawi hadis ini dengan jumlah yang ramai. Dan yang keempat, hadis tersebut hendaklah disandarkan mengikut panca indera. Kami melihat, sami'na, kami ra'ayna, kami mendengar, sami'na, telah pun bicarakan pada kami, haddatsana dan sebagainya. So ini 4 ciri. Dan hadis mutawatir terbagi pada 3. Mutawatir lafzi, contohnya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar, iaitu hadis yang lafaznya diriwayatkan oleh para sahabat dan perawi-perawi berikutnya semua sama. Ada lebih pada 70 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi. Hadis ini ada sikit perbezaan dari segi matan hadis, tapi maksud hadis ini tetap sama. Contoh tadi yang saya berikan ialah Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika berdoa. Dan yang ketiga, hadis mutawatir amali. Okey, ini tentang hadis mutawatir. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad ialah hadis yang tidak mencukupi sifat hadis mutawatir. Hadis yang tidak mencukupi sifat hadis mutawatir. Dan hadis ahad ini terbagi pada 3. Hadis masyhur, hadis aziz dan hadis gharib. Namun perinciannya akan kita bicarakan pada kuliah akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.